Hai, selamat datang ke channel saya. Hari ini saya akan menerangkan tentang apa perbezaan Android dan iOS. Dia terdapat pelbagai perbezaan antara Android dengan iOS. Saya akan terangkan by part. Jadi anda lebih faham, anda akan lebih bijak memilih untuk telefon baru 2020. Jadi part pertama adalah ringtone. Ringtone bagi Android senang. Dia tak perlukan software yang lain-lain. Dia terus direct je. Kita setting sound apa semua. Ringtone, maksud saya ringtone adalah ringtone yang berlagu, yang ada suara. Bukan ringtone yang biasa. Ringtone biasa dia ada built-in kan. Yang ni yang ada suara. Contoh kita nak buat lagu, tak kisah lagu apa-apa kan, tapi kita buat lagu bersuara. Dia terus direct. Manakala iOS dia perlukan software yang lain, iaitu GarageBand dan dokumen. Dia perlukan kita convert dulu, ambil dulu dari YouTube to MP3, masuk dalam dokumen, lepas tu GarageBand, transfer daripada dokumen ke GarageBand. Dia memang rumit sikit lah, tapi boleh buat. Tapi memang dia ada leceh sikit lah berbanding dengan Android. Android dia terus direct kan. Manakala untuk yang bahagian kedua adalah simpanan, iaitu storage. Storage Android dia adalah built-in. Contoh 500GB. Lepas tu dia punya ada micro SD card. Dia ada add-on. Manakala iOS tak ada. Dia ada contoh 256GB. Lepas tu kalau kita nak extra, kita kena beli iCloud Drive. Memang leceh sikit lah. Dia tak ada card, slot card. Dia ada slot SIM card saja. Jadi untuk Android dia ada micro SD card tambahan. Yang dalam ada lah, yang kat luar pun ada juga. Jadi untuk OS system pula, Android dia ada MediaTek, Snapdragon, lepas tu dah lain-lain lah. Manakala untuk iOS dia ada satu saja, iaitu A13 Bionic. Jadi A13 Bionic adalah yang paling powerful lah sekarang antara yang semua-semua tu. Snapdragon pun mungkin bawah satu takut daripada A13 Bionic. Memang dia orang kata dia nombor satu sekarang. Lepas tu dia punya bateri Android dia ada 5000++. Manakala untuk iOS maksimum iPhone 11 Pro Max 3900++. Dia tak mampu lagi lah nak tanding dengan Android. Tapi dia boleh tahan sehari walaupun dia 3900. Penggunaan yang minimal lah. Contoh Facebook, main Facebook sikit, YouTube, WhatsApp, tak main game, tak main heavy duty lah. Manakala untuk Android dia boleh tahan sehari ya, walaupun penggunaan yang sederhana. Lepas tu dia punya design dia kadang-kadang tebal-tebal. Memang bateri dia besar, tapi tebal. Kita pegang rasa macam tebal. Itu je lah kelemahan dia, tapi bateri tahan. Kadang kita boleh charge telefon lain, guna nirwaya, guna tak payah wayar lah, dia boleh charge. Tapi telefon yang gelas iPhone sekarang ni boleh juga nirwaya, tapi yang bukan gelas tak boleh. Jadi itu je lah kelebihan untuk bateri. Manakala untuk gaming pula, Android dia ada telefon Razer, Black Shark, lepas tu Asus ROG, macam-macam lagi lah. Tapi dia punya design kadang tebal-tebal sikit. Lepas tu dia ada, kita boleh tambahan coolant luar, supaya kalau jadi main lama-lama tu kan, sejuk sikit lah telefon anda. Jadi memang cun lah dia punya spek dia, grafik. Tapi kalau buat kamera yang lain-lain dia tak tekankan. Dia tekankan kepada gaming. Dia boleh tukar mode daripada yang biasa kepada mode gaming. Jadi untuk iOS pula, dia ada kadang-kadang dia punya game pun main smooth juga. Cuma kadang-kadang bateri dia cepat habis lah, sebab dia bateri dia kecil kan. Lepas tu dia punya grafik kadang-kadang lagi cun daripada Android. Cuma tengoklah yang aspek-aspek lah baru cun. Kalau yang biasa-biasa kadang lag sikit lah, tu standard lah, dah lama kan. Jadi harga dia adalah, mana bala harga yang lahir sekali adalah harga iPhone 11 Pro Max 6000 lebih.
Orang kata berbaloi ke nak beli 6,000 lebih. Baik aku beli Android yang harga dalam 1,000, 2,000 je. Tak perlu pun aku laba-laba banyak-banyak. Labu tu berbaloi. Kecuali orang cakap ukur baju di bajan di sendiri. Kita kena ingat, aku beli 6,000 lebih ni, cukup ke duit aku ni? Kalau tak, aku angkat iPhone yang lama-lama dulu. Orang cakap Android ni susah nak main apa semua. Sekarang dia dah update iOS 14 yang seakan-akan dia akan widget-widget semua. Dia ada contoh-contoh dia punya spek dia. Dia ada widget, dia ada macam-macam yang seakan-akan Android. Jadi memang Android, iOS sekarang dia dengar apa yang orang nak, customer experience, dia dengar apa yang orang nak. So jadi Android nak pindah ke iOS tak ada masalah. Orang kata susah lah, aku tak pandai lah pakai iOS. Dulu aku pakai Android dulu susah. Tapi dia dah tukar sikit dia punya spesifikasi supaya orang Android mudah nak pindah kepada iOS tanpa menghadapi masalah. Jadi yang iOS 14 ni dia mendengar kata-kata orang supaya lebih lagi iPhone user masa akan datang. Jadi anda lah berhak memilih mana satu telefon idaman anda. Ukur baju di badan sendiri, ukur poket di badan sendiri. Jadi sekian daripada saya. Saya harap anda jelas untuk pilihan terbaik telefon anda pada zaman 2020 ni. Terima kasih pada saya. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.